Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi mengaturkan kita untuk dapat kita bersama di pagi ini menyambung pembelajaran kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, agar dengan kita mengenal kalimah Al-Quran kita boleh memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita hayati di dalam kehidupan kita, ya. Itulah tujuan kita, belajar mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Okey, saya terus kongsikan skrin seperti biasa. Ini apa? Ini kita ke korpus, ya, korpus. Okey, ya, alhamdulillah kita telah habis membincangkan ayat 21-59, iaitu surah Al-Anbiya ayat 9. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Ya, mereka itu berkata, mereka itu adalah kaum Nabi Ibrahim, ya. Kaum Nabi Ibrahim telah berkata dalam fi'il madhi. Siapakah? Man adalah isim mausul istifham. Siapakah? Fa'ala hadza, yang merosakkan, melakukan kerosakan ini, bi'alihatina, ke atas Tuhan-Tuhan kami, innahu laminadh zalimin, sesungguh dia benar-benar daripada orang-orang yang zalim, ya. So itu pertanyaan mereka kepada kaum mereka apabila mereka menyedari bahala-bahala mereka yang mereka anggap Tuhan, ya, telah dirosakkan, ya. Jadi seterusnya dalam ayat 62, ya, ayat 62 disambung lagi kisah yang berkaitan, iaitu mereka dapat berjumpa dengan Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, dan mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim dalam ayat 62. Qalu, walaupun asal qalu tu bermakna telah berkata, ya, mereka telah berkata, tapi kita boleh terjemahkan direct kepada mereka bertanya, ya. Mereka bertanya. Kenapa mereka bertanya? Kerana dalam kalimah seterusnya dia mengambil bentuk pertanyaan, ya. Dan manakah kita mengenal bentuk pertanyaan? Dia terdapat hamzah qata' yang pertama tu yang dipanggilkan hamzah istifham, ya. Hamzah yang berbentuk soalan. Jadi apakah, ya, yang berbentuk soalan, memberi makna apakah. Anta semua kita tahu adalah isim dhamir mukhatab, ya, muzakkar mufrad, orang kedua iaitu kamu. Apakah kamu? Fa'alta, daripada fa'ala dengan ta,
Ya, fata tu ada fa'il dia iaitu engkau. Komponen kata kerjanya ialah fa'ala. Apabila fa'ala bergabung dengan dhamir fa'il dia, maka lam tu disukunkan, ya. Itulah kaedah apa? Kaedah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi. Ya. Fa'ala bertemu dengan ta, lam tu disukunkan, ya. Fa'alta bermakna kamu telah melakukan, ya. Dia merujuk kepada ayat yang sebelumnya, ya. So fa'ala yang tuan-tuan lihat tu adalah sama dengan ni lah. Fa'ala. Ya, tapi di sini dia tidak ada bergabung dengan dhamir. Jadi lam tu tak beratas. Di sini apabila kata kerja tu bergabung dengan dhamir pelaku dia, jadi lam tu disukunkan, ya. Hadza ini bi'alihatina kepada Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya, jadi kita bila kita mengenal kalimah tu, insya-Allah kita boleh menterjemahkan ayat tu dan kita boleh mengambil peringatan dan pengajaran daripada ayat-ayat itu, ya. Seperti biasa apa kita buat? Kita perbetulkan dulu penulisan dia, ya, sebagai latihan, ya, latihan. Kalau kita nak tengok tulisan yang sebenarnya Resam Osmani, kita boleh pergi sini, kita tekan saja, ya. Tuan-tuan boleh lihat ayat dia, ya. Ini dia lah. Ya, qalu anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Ini sudah mengikut Resam Osmani, ya. Jadi maknanya bila kita nak membetulkan tulisan tadi, kita menulisnya dengan mengikut tulisan ini, ya, yang dipanggil Resam, tulisan mengikut Resam Osmani, ya. Jadi kita buat latihan, ya. Biasakan tuan-tuan dengan puan-puan berlatih menulis, ya, supaya kita mahir dan kita betul-betul kenal kalimah-kalimah di dalam ayat tu, ya. Jadi kita gunakan leksi logos, ya, seperti biasa. 21:62 kita kopikan dia. Kopikan dia, mana dia, sinilah. Ya, bawa ke leksi logos, keyboard, Arabic keyboard, paste dia kat situ, ya. Dan kita buatkan pembetulan di sini, copy dia sekali lagi, dan kita highlightkan yang mana yang perlu diperbetulkan dan kita betulkan, ya. Okey, yang pertama sekali kalau kita lihat di sini ialah waw ni, ya, waw ni sepatutnya ada tanda panjang, ya, ada tanda panjang, ya. Tetapi keyboard kita ni, leksi logos ni tidak ada tanda panjang untuk waw. Yang ada tanda panjang waw ada alif saja. Okey. So yang tu kita tidak boleh buat apalah, kita boleh hanya menulis secara manual sajalah, ya. Tapi yang kita boleh perbaiki ialah alif di sini. So alif di sini sebenarnya ialah alif ziyadah, ya. So alif ziyadah kita boleh betulkan, ya. Kita ambil alif yang ni, lepas tu kita letakkan tanda bulat dia. Itu dinamakan alif ziyadah, ya. So kenapa tadi saya kata waw ni perlu tanda panjang? Kerana waw mat ni bertemu dengan hamzah. Huruf hamzah selepasnya di dalam kalimah yang berasingan, ya. So dia membabitkan hukum mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. So waw tu sepatutnya dia letakkan dengan tanda panjang, ya. Tetapi keyboard ni tak ada tanda panjang. Jadi kita tak boleh nak buat tu. Kita hanya boleh melakukan secara manual saja, ya. Okey. Anta. So sekarang ni kita dapati hamzah yang pertama ni adalah hamzah istifham dipanggil, ya. Hamzah
istifham, dan hamzah yang kedua itu adalah hamzah yang pertama dalam kalimah anta. Ya. So apa berlaku apabila dua hamzah yang bertemu macam ini? So kita tukarkan ya tulisan dia. Hamzah istifham tu ya bukannya berkaki lagi. Kita akan gugurkan kaki dia ya. So kita tukarkan dia kepada hamzah yang tidak berkaki. Hamzah khotak juga tetapi dia tidak berkaki. So kita ambil yang ni lah. Hamzah ni yang tidak berkaki dan baris ataskan. Jadilah anta ya, anta. Jangan pergi tukar pada mat badal pula ya. Dia bukan mat badal di situ. Dia hanya hamzah istifham. Nanti apabila kita sudah berbetulkan tulisan tu, nanti kita akan kupaslah satu-satu kalimah ni untuk menerangkan huruf-huruf dia dan juga jenis-jenis kalimah tu ya. Okey. Anta, so apa lagi yang perlu kita perbaiki di sini ialah sekarang ni non yang sakinah bertemu dengan ta, dia membabitkan hukum ikhfa hakiki ya. Jadi sukun non tu perlu digugurkan ya, gugurkan kerana dia telah tersembunyi, dia panggil ya, dia telah tersembunyi, makhraj dan sifatnya telah tersembunyi dalam penyebutan kepada makhraj huruf ta. So kita kena hilangkan tanda sukunnya. Ya. Okay, kita hilangkan tanda sukun dia. Okey, fa'alta tadi saya telah terangkan ini adalah apa? Yang ni sebenarnya yang ni pun fi'il madhi. Ya, yang ni pun fi'il madhi juga ya. Ini pelaku dia wa aliziyadah, mereka yang ramai. Sini pelaku dia ialah engkau seorang lelaki ya, engkau seorang lelaki. Daripada anta diambil ta saja untuk menjadikan fa'il dia. Okey, hadza ya, kita tengok hadza ni apa dia? Isim isim isyarah ya, isim petunjuk, kata nama petunjuk yang bermakna ini ya, untuk lelaki. Ini untuk lelaki. Jadi dia gunakan isim isyarah hadza ya. Jadi kita betulkan sikit tulisan tu kerana apa? Sekarang ni alif kecil dia ya, kalau tuan-tuan saya besarkan tengok ya, alif kecil dia berada di atas ha ya, alif kecil. Sebenarnya alif kecil ada alif mad. Jadi alif mad tidak boleh diletakkan di atas ha, dia kena selepas ha. Jadi kita betulkan sikit supaya kedudukan alif kecil ni bukannya di atas ha dan bukannya di atas baris kasrah. Dia mesti selepas ya. Selepas. Itu kita betulkan sekarang. Macam mana cara betul? Kita pergi ke cursor tu letak selepas alif kecil tu dan kita backspace, buangkan alif kecil tu, kita letakkan penjaraknya dulu yang ni ya. Kita letakkan penjarak tu, barulah kita letakkan alif kecil tu ya. Nak 2 kali pun boleh. Ya, dan letakkan alif kecil tadi. Kemudian jarakkan selepas 1 kali. Ya, itulah hadza yang sepatutnya ya. So bukannya yang seperti di atas ni, dia mat alif mesti selepas huruf sebelumnya, bukannya di atas. Okey. Lepas tu bi'a lihatina ya. Dulu pun kita dah buat latihan apa berlaku apabila alif yang panjang ini, sekarang ni alif panjang ni
adalah penulisan yang lama, ya. Jadi kita kena perbetulkan dia. So macam mana nak membetulnya? Dia ini ada alif, jadi kita letakkan hamzah tu di antara harfun jar bi dengan alif, ya. Supaya dia memberi erti bi alihatina, dia adalah mad badal, ya. Mad badal, jadi kita tukarkan dia. Kita tukarkan alif tu, kita masukkan hamzah, ya. Dulu hamzah tu berada di atas tapak sambung ba dengan alif, jadi kita ambil hamzah yang ni, ya. Yang ni hamzah yang ni. Kemudian kita ambil letakkan alif tadi, alif mat tadi. Itulah ejaan bi'alihatina, ya. Okey. Okey. Nah, yang ni okey. Hamzah tu ada fathah. Ya. Barisnya okey, baris. Okey. Dua harakat bi'alihatina, kemudian ya adalah harfun nida, ya, harfun menyeru, harfun seruan. Ya Ibrahim. So sekarang ni terdapat alif yang bertemu dengan hamzah, ya. Hamzah, jadi dia mengambil mengambil mad jaiz munfasil, ya. Tetapi sekarang ni penulisan ya Ibrahim dalam Rasam Osmani, hamzah ni ditukar, dibawa kepada di sini, ya ni sambung kepada hamzah, ya. Kalau kita tengok di dalam penulisan Rasam Osmani, ya. Yang ni. Okey. Apa yang berlaku ialah ya, kemudian alif kecil tu diletakkan tanda panjang, jadi ya ni diterus sambungkan kepada hamzah qata', ya. Hamzah qata' Ibrahim. Ibrahim. Okey. Cuma keyboard tu dia tidak ada alif kecil yang ditandakan panjang, ya. So kita boleh sambungkan ya kepada hamzah qata', tetapi alif kecil tu yang kita tidak dapat letakkan dengan tanda panjang, ya. Cuma kita boleh meletakkan alif itu, kita buat secara manual sajalah. Okey. So bermakna apa kita buat? Yang ini kita tukarkan kepada, mula masukkan, panjangkan dia dan letakkan alif kecil, ya. Ya, alif yang sini tadi kita pindahkan kepada alif kecil. Kemudian alif ini tukarkan kepada hamzah qata' yang berbaris bawah, ya. Hamzah qata' yang ini, dan kita baris bawahkan. So I itu adalah di sini, ya. Kalau ini kita nak panjang pun boleh, kita taruh penjarak tu. Yang ni pun kita boleh taruh satu lagi, letak satu lagi. Ya I. Ya I. Jadi hamzah kecil tu sepatutnya ada tanda panjang, ya. Tetapi keyboard ni dia tidak ada alif kecil yang tanda nak dipanjangkan tu, dia tidak ada tanda pemanjang, ya. Tapi manually kita boleh buatlah. Okey. Dan yang ni kita buangkan sebab dia sudah bertukar kepada hamzah qata' yang disambungkan terus kepada ya tu. Itulah penulisan ya Ibrahim dalam kaedah Rasam Osmani, ya. Okey. Untuk rujukan kita, jadi kita boleh letakkan nombor ayat iaitu 2169, ya, untuk rujukan kita nanti, ya, dan kita boleh simpan dia, ya. So sekarang ni kita dah boleh simpan dia dalam
screenshot ataupun print screen, dan dia akan tersimpan di dalam apa? Ayat tu 62 Ustaz. Sorry, 62 ya. 62. 62 ya. Okey, dulu 59, lepas tu 62, betul. Okey, qalu, cuma sini waw ni sepatutnya tanda panjang, alif kecil sepatutnya ada tanda-tanda panjang atasnya, tapi keyboard ni dia tak ada yang tu ya. So kita tak boleh nak masukkan sekarang, kita boleh buat dia secara manual sajalah. Ya. So yang lain okey. Lihatina 2 harakat, okey. Ya, ini yang panjang tadi ya, dia sudah menjadi mad jaiz munfasil, ya, mengambil panjang sepanjang 4 harakat. Okey, kita simpan dia dalam screenshot, dan nanti kita boleh guna pakai ya untuk perbincangan ya seterusnya. Dan pada masa yang sama, kita simpan juga dia dalam Word ya, supaya kalau kita nak guna pakai untuk buat salinan ke kerja-kerja kita yang lepas ni dalam lesen logos, kita boleh gunakan simpanan kita di dalam Word ya. Word tu kita boleh gunakan yang worksheet temporary ya. Mana dia? Tengok yang dah ada diguna pakai Word Notebook Academy Notebook Oktober 21, kita ambil Word Note. Tak ada ya. Yang kita selalu guna tu sini tidak ada. Kita ambil yang salah satu ni lah, New Note. Yang ni pun boleh lah untuk kita simpan ya sementara. Nanti ya, elok kita simpan tempat yang sama lah. Kita pergi ke dia dekat desktop. Ni dia QH Word Notebook. Okay. Okey. Kita boleh simpan di sini. Untuk kegunaan, in case kalau kita nak gunakan dia lagi, ya, kita boleh kopikan dia daripada sini. Ini untuk rujukan kita hari inilah. Dan simpankan, savekan dia supaya kita dapat guna pakai nanti ya. Okey. Balik semula ke leksi logos. Okey. Okey, sementara tu kita boleh buat beberapa catatan di sini. Yang atas ni kita boleh padamkan sebab tak perlu lagi. Delete. Dan kita boleh buat catatan untuk melihat satu-satu kalimah ya. Tetapi qalu ni kita dah buat sebelum ni ya. Jadi kita tak perlu buat hari ni lagi lah. Sebab ayat sebelum ni pun sudah ada qalu, dan kita telah pun membuat perbincangan pembentukan kalimah qalu, iaitu fi'il madhi maklum wazan satu yang jamak ya. Okey, kita terus pada yang kedua ni saja. Anta ni ya. So anta kita buat catatan dia. Ya, kita boleh buat catatan dalam bahasa, dalam tulisan Rumi, dan boleh buat catatan dalam Jawi ya. Kita buat dua-dua untuk latihan ya. So kita ambil Rumi dulu, kita ambil teks dia. Letakkan kat sini ya. Okey. So hamzah yang pertama tu kita panggil dia hamzah istifham. Z besarkan ya. Istifham. Itu ejaan
jawi rumi dia lah. Nanti kita buat jawi sekali ya, supaya kita nampak ya dia datang dalam tulisan jawinya macam mana. So hamzah yang pertama ni ialah hamzah istifham. Hamzah istifham kalau kita nak terangkan dalam bahasa Melayu, dia adalah hamzah soalan. Tu dimasukkan hamzah istifham. Ya. Dan kalimah yang kedua ni ialah anta ni, kita terangkan. Dan apakah anta? Anta ialah isim dhamir, okey, dia lelaki muzakkar. Kemudian muzakkar tu singular ya. Singular kita panggil dia mufrad, dan dia adalah orang kedua. Orang kedua kita dalam Arab dia panggil mukhatab. T huruf besar tu bermakna ta ya. Dia mewakili ta ya. Okey, so anta tu adalah isim dhamir muzakkar mufrad mukhatab. Itulah ya yang untuk menerangkan kalimah anta ni dia ada dua komponen. Ini komponen yang pertama hamzah istifham, dan komponen yang kedua ialah isim dhamir muzakkar mufrad mukhatab ya. Okey. Kalau kita nak kalau nak berikan sekali makna di sini pun boleh ya. Kita berikan terus makna kepada anta tu adakah ya. Adakah engkau? Adakah ataupun apakah engkau, boleh dua-dua pun boleh ya. Apakah engkau? So adakah ni ialah hamzah istifham, dan engkau ni ialah anta. Dan adakah ni mesti ada sambungan ayat dia lah. Okey, cuba kita buat penerangan yang sama tu di dalam jawi ya, supaya kita biasa dengan penulisan jawi, kerana mahir kita tulisan jawi ni nanti akan membantu kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dengan baik ya. So kita arrowkan dia. Ambil warna hijau ya. So sekarang ni adalah penerangan kepada anta ni ya. Anta ni apa kita buat, kita kotakkan dia. Sekarang ni kita nak membahaskan kalimah anta tu, kita kotakkan dia. Ambil warna merah ya. Ni kalimah anta yang kita tengah bincangkan sekarang ya. So ini penerangan dia dalam rumi. Kita buat satu lagi penerangan dalam jawi ya. Biasakan kita dalam jawi juga ya. Jadi untuk pergi ke jawi kita menggunakan leksi logos ya. Leksi logos kita buka leksi logos yang baru ya, iaitu kita pergi ke tab baru, kita ambil leksi logos dan buka leksi logos baru. Kita boleh menaik penerangan tadi, iaitu hamzah istifham tu dalam jawi ya. Kita kecilkan sikit. Dia terganggu sikit sebab catatan tadi masih lagi ada, kita tak boleh padam ya, sebab kita nak guna dia lagi. So kita type saja jawi kat situ, iaitu hamzah istifham, hijau hamzah qata, sim, lepas tu ta tu baris bawah, fa, ha, istif, alif dan mim. Itu ejaan dia. Istifham, hamzah istifham. Ya, kalau rapat tangan tu kita boleh jarakkan dia sikit, gunakan penjarak ni. Okey, lepas tu kita kata apa? Dan isim dhamir muzakkar. Tu sambung saja ya.
Melayu kita boleh guna keyboard yang sama, dan isim dhamir, sim, lepas tu dot, mim, ya, ra. Isim dhamir muzakkar mufrad, mim, zal, kaf yang bersyaddah, ya, muzakkar, bilangan dia ialah mufrad, min, fa, ra, dal, ya, dan dia adalah orang kedua, mukhatab. Ya, so jawi dia macam mana? Mim, fa, alif, lepas tu ta, lepas tu ba. Itulah ejaan mukhatab, iaitu orang kedua, ya. Okey, itu apa ni? Penerangan dia dalam jawi. So kita ambil ni, kita gunakan, pergi ke leksilogo yang pertama tadi untuk meletakkan penerangan tu di bawah ni, ya. Jadi kita ada dua penerangan, satu dalam Rumi dan satu lagi dalam jawi, ya. Kita gunakan teks ni dan buat dia kat bawah, ya, letak belah sinilah. Okey. Dan kita boleh susun dia, kecilkan sikit. Hamzah istifham dan isim dhamir muzakkar mufrad mukhatab. Itulah penangan kepada anta dalam jawi, ya. So kita boleh gunakan arrow yang sama. Tunjukkan dengan arrow. Ya. Bermakna anta tu kita terangkan hari ini dengan menggunakan tulisan Rumi dan juga tulisan jawi, ya. Dan makna kita berikan dalam tulisan Rumi tadi, adakah engkau, ya. Okay. Nah, itu saja untuk perkongsian kita hari ini, dan kita boleh simpan dia sekali lagi. Tengok kalau kita ajar, boleh ajar sikit. Okay, supaya kita gunakan untuk perkongsian selepas ni, di mana kita akan mengupaskan kalimah selepasnya, iaitu fa'alta, ya, insyaAllah. So kita simpan dalam print screen, dan kita boleh keluar daripada screen sharing. Kalau ada apa-apa soalan, tak ada, ya. Okay, so besok kita akan teruskan dengan mengenal kalimah fa'alta pula. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum.